Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera untuk semua. Depan saya ni ada apa namanya ni, banyak keratan-keratan daripada limau kasturi yang telah diambil kemarin, mana dah lebih 12 jam lah. Okey. Dan kalau kita lihat sini, daun dia dah mula nak seakan-akan layu. Belum layu sebenarnya, tapi sudah seakan-akan layu. Okey. Ini kita akan buatkan keratan, dan ini adalah untuk nak jadikan panduan. Boleh kita jadikan panduan bagaimana cara dia. Yang pertama sekali, kita ambil ke satu yang boleh kita buat dengan senang. Atas dia ini besar, tapi ini kecil. Jadi untuk sepadankan dengan saiz sebelah bawah dia, kita potong yang kecil ni sikit supaya batang yang kita akan gunakan adalah lebih sama besar, bawah dan atas. Okey, kita potong gunakan gunting. Kalau boleh, gunakan gunting yang tajam. Okey, jadi kita letak ni dulu. Kita ambil yang ni. Ini pun ada lagi satu lagi batang yang boleh kita gunakan untuk pembiakan. Yang kecil macam ni kita boleh buang. Okey, kita potong rapat dengan batang. Rapat kita buang ni. Kita buang ni juga. Buang dulu. Okey, dan buang yang ni. Right. Dan pasal apa kita buang rapat tu? Okey. Kalau kita buatkan panjang, contohnya kita potong di sini. Ini sebagai contoh saja. Jangan buat cara macam ni. Potong macam ni. Kalau tak ada tunas ataupun tunas tu mati, batang yang ini akan reput, akan mula rosak, reput, dan reputnya dia mulakan dengan hujung. Belakang undur sampai ke sini. Dia tak berhenti di sini. Dia akan merosakkan juga, terutamanya kawasan-kawasan sekitar tempat batang tu tumbuh tadi. Jadi mana ini akan rosak, akan jadi busuk, akan jadi mati. Jadi bila ini mati, kebarang kalian sebelah atas dia juga akan mati, dan sebelah bawah saja hidup, kalau tidak pun oleh kerana derita, terseksa disebabkan oleh bahagian yang mati, kena sama ada kita potong ataupun dia akan merebak ke bawah sampai, dan akhir je seluruh batang ni akan mati. Jadi kalau ada yang macam ni, kita kerat di pangkal dia. Jadi mana tak ada sisa lah. Ini pun kita buat macam tu juga. Okey. Kemudian batang yang kita nak gunakan, kalau kita gunakan yang tadi besar sikit, alright, lebih kurang 8 inci cukup, memadai. Kita kerat. Kalau bolehnya kita kerat tu sengit sedikit. Pasal apa? Kalau ada air di atasnya, air tu tadi akan mengalir ke bawah. Okey, jadi saya coba contoh ya. Okey. Condong, condong, dan bukan lurus. Kalau kita potong macam ni, umpamanya katakan ini sebelah atas tadi, kita potong langsung macam tu, tegak, jadi macam ni. Jadi kalau air atas ni, dia akan lekat di situ. Dia tak turun. Tapi kalau batang yang macam ini jatuh di sini, dia akan mengelongsor ke bawah. Jadi maknanya tak ada air yang akan kekal di situ. Okey, jadi kita balik ke bila dah sampai ini. Jadi sekarang ni kita nak siapkan pangkalnya pula. Yang besar ni pangkal, yang kecil ni adalah pucuk dia. Okey, ruang tempat dia luka tu sedikit saja. Dia sikit saja yang ruang dia luka. Apa yang kita nak buat sekarang ni, kita perluaskan kawasan luka tu. Kenapa nak perluaskan? Kawasan luka itulah sel akan membahagi dan seterusnya tukar menjadi sel biasa kepada sel akar. Okey, jadi kita buat macam tu. Lebih kurang 1 inci cukup. Okey. Pisau kena tajam. Kemudian kita buat macam mata pahat. Okey.
Okey, jadi sekarang kalau tadi bulat sikit saja, ya, kalau tidak bulat macam ni, situ saja ruang untuk akar tumbuh. Tapi sekarang ni kita perluaskan. Nampak tak? Kita perluaskan tempat akar tumbuh. Jadi di sini ni, di bawah kulit tu ada satu lapisan apa yang dipanggil cambium. Cambium ini adalah bahagian sel yang sentiasa membahagi, berterusan membahagi. Dan dia membahagi itu akan menjadi phloem dan xylem. Tak apa, itu tak payah tahu, tak apa. Tapi apa yang penting itu dari bahagian cambium itulah yang akan mengeluarkan sel baru, dan sel baru tadi akan specialize, akan menjadi akar. Okey, bila dah sampai macam ni, kita bahagian yang tak bergerak tadi kita takuk sikit. Tujuannya apa? Untuk menjadikan kulit tersebut luka, dan tempat yang luka tu dalam proses kesembuhan tadi akan mengeluarkan sel-sel baru, dan sel-sel baru ini tadi antaranya akan bertukar menjadi menjadi akar. Tu tak boleh kikir lah, buang dia pun. Tak boleh kita gini. Kita kalau boleh buang semua, tapi kalau dah tak ada sangat, kita macam ni separuh elok kan. Okey, kita simpan dah separuh. Tujuan dia itulah, kalau kita buangkan semua, dia ada masalah untuk apa nama tu, fotosintesis lah. Dia penyerapan air. Kita hendak air ni sentiasa bergerak kan. Saya yang cairkan saya buang. Dia sikit pun tak apa lah. Bang. Sekurang-kurangnya ada. Sebab bila ada tu dia create vacuum. Macam ni kan, ini nampak terang sangat kan. Sebab okey. Okey. Setelah kita sapukan dengan penggalang akar tadi, sama ada kita gunakan yang natural seperti aloe vera ataupun bawang dan sebagainya, ataupun kita gunakan apa nama tu, B-complex tadi. Okey, kita rendamkan dalam B-complex. Yang ini saya sudah rendamkan lebih kurang setengah jam. Kemudian kita letakkan tanah. Ini saya gunakan yang macam ni, saya gunakan plastik macam ni, ataupun kita boleh gunakan yang foam yang putih tu pun boleh juga, ataupun kalau pasu pun boleh juga. Tak perlu dalam sangat, lebih kurang 3 kaki memadai. Kemudian apa yang kita buat, kita buatkan lubang. Lubang ni lebih kurang 2 inci satu pokok. Okey, kenapa kita buat lubang? Kalau kita tak buat lubang, kita tolak ke dalam. Jadi sewaktu dia masuk ke dalam tu, mungkin hormon yang kita sapukan tadi akan dibersihkan oleh tanah gambut itu tadi. Jadi sebabnya kita buat lubang. Dah ambil lubang, kita masukkan saja lebih kurang 2 inci, 3 inci. Kemudian kita tekan pangkai dia. Okay, kita buat satu-satu baris pun tak apa. Kita kemaskan, kita tekankan sikit supaya dia padat. Padat tu pasal apa? Kita tak nak dia bergerak. Kalau bergerak, dia tak jadi, dia tak berakar. Ataupun kalau kita letakkan penutup plastik umpamanya, untuk nak jangan air hilang banyak sangat, itu pun apa namanya tu, kalau angin tiup, dia akan bergerak, pokok tu bergerak, jadi dia tak jadi berakar juga. Okey. Kita buat terus sampai habis. Okey, dan kita boleh sambung sampai habis lah. Okey, bila dah habis tu, ini kita jangan lupa kita padatkan, sebab apabila batang yang kita dah buatkan kecederaan tadi tersentuh dengan tanah yang lembab, dia akan respon, dia akan bertindak balas dalam proses penyembuhan ni tadi, dia akan keluar akar.
Jadi insya-Allah biasanya dalam masa 2 minggu lah, 2 ke 3 minggu dah akar. Okey, setelah ini tak siap lagi ni. Okey, kita kena tutup dengan plastik semua sekali. Satu lagi alternatif, kita boleh buatkan satu plastik kecil yang cuma boleh satu pokok saja. Itu pun boleh juga. Tapi saya suka yang macam ni kerana kita boleh kendalikan banyak batang pada waktu yang sama. Jadi oleh kerana yang demikian tu, mungkin macam ini sekarang 4 kali 3, 12. Dan ini kalau penuh hampir 20 batang sekali. Siram pun sekali, nak apa-apa pun semua sekali saja. Jadi kita dapat mempercepatkan proses. Okey, yang ni tadi. Seeloknya kalau kita gunakan plastik yang macam ni, tapi dia kena tak ada warna lah. Sebab ini akan menghalang pencahayaan. Okey, jadi kita masuk ke solumnya. Solumkan macam tu. Kemudian kita ikat. Tapi oleh ni dia ada warna, jadi maknanya dia menghalang pencahayaan tu masuk ke dalam. Jadi saya tak gunakan ni. Sementara ni saya gunakan plastik biasa. So ini maknanya kita letakkan di tempat yang teduh dan sejuk. Tempat teduh dan sejuk. Dan cuma perhati sajalah. Tapi biasanya air yang kita letak tu mencukupi. Tapi kadang-kadang ada juga mungkin ada lubang di besar ke banyak air yang hilang, jadi kita gantilah. Okey. Saya katakan itu saja. Okey. Terima kasih.